اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada petang ini dalam siri yang ke-61 daripada pembacaan hadis, kitab hadis yang terkenal, iaitu kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Moga-moga ada ibrah dan pengajaran, ada manfaat dan kebaikan yang kita boleh ambil daripada pembacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Haifa, Fatimah Az-Zahra, Rifai. Terima kasih banyak-banyak Rifai. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran Cik Nurul dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula ahlan-ahlan Adeline Maira, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin, Syafiq Ruhani, Fatimah Samsuddin serta semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey, ini akan. Okey. Alhamdulillah, kita dah berada pada riwayat yang ke-727. Masya-Allah. Riwayat yang ke-727 adalah pada tajuk yang baru, yang mana Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang Al-Qadaril Mustahabbi Minal Ma'. Berapakah kadar yang digalakkan daripada penggunaan air fi ghuslil janabah bila nak mandi wajib? Berapa kadar yang mana Nabi SAW guna ketika mana baginda mandi wajib? Wa ghuslir rajuli wal mar'ataini min ina'in wahidin fi halatin wahidah. Yang kedua, dibawakan hadis-hadis berkenaan tentang bolehnya suami dan isteri mandi daripada bekas air yang sama. Zaman dulu tak ada shower, mereka ada bekas air yang sama, maka mandi daripada bekas air yang sama, mandi sekali, tidak ada masalah. Yang ketiga, wa ghusli ahadihima bi fadlil akhar. Mandi menggunakan sisa baki yang lain, tak ada masalah. Maka isteri mandi dulu daripada bekas air, kemudian suami mandi, maka tidak ada masalah. Jom kita lihat riwayat yang ke-727. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaktasil, baginda mandi, min ina'in, menggunakan air daripada satu bekas, huwal faraq, yang dikenali sebagai faraq, minal janabah, mandi wajib. Maka berapakah kadar satu faraq ini? Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi, ajma'al muslimun, para ulama telah sepakat bahawa tidak ada kadar yang tetap dalam penggunaan mandi dan juga wuduk. Tak ada. Kerana setiap orang berbeza situasi dan keadaan dia. Bal yakfi fihi al-qalil wal kathir. Bahkan pada waktu itu sama ada orang itu pakai banyak air ataupun sedikit air. Apabila cukup syarat, apabila cukup kewajipan mandi dan juga wuduk, maka sahlah mandi dan wuduk dia. Dan apakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namun kata para ulama, wal mustahab alla yanqusa fil ghusl an sa'. Kalau mandi, maka jangan kurang daripada kadar satu sa'. Satu sa' ni berapa banyak? Zaman kita anggarannya lebih kurang 3 liter.
Maka bila mandi, jangan kurang daripada 3 liter. Sebab Nabi SAW bila mandi, wajib Nabi menggunakan hanya 3 liter saja, iaitu 1 sa'. Wala fil wudu'i an mud. Maka dalam wuduk, maka jangan kurang daripada 1 mud. Berapakah jumlah 1 mud? Lebih kurang 750 mililiter. Maka Nabi kalau berwuduk, Nabi tak guna banyak air. Lebih kurang 750 mililiter, tak sampai 1 liter pun. Dan kalaulah mandi wajib, Nabi SAW menggunakan kadar 1 sa'. Lebih kurang jumlahnya adalah 3 liter. Maka kalaulah seseorang itu mandi dan wuduk, kalaulah dia mampu mengikuti sunnah Nabi, maka di situ tidak ada pembaziran. Kemudian baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa ajma'al ulama'u 'ala an-nahyi 'anil israfi fil ma' walau kana 'ala syati'il bahar. Para ulama juga telah sepakat larangan untuk membazir ketika mana mandi ataupun berwuduk, walaupun seseorang itu berada di tepi laut, tepi sungai, air banyak, percuma, tak ada kena bayar, maka pada waktu itu tetap ditekankan jangan membazir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Nabi SAW mandi daripada satu bekas yang dikenali sebagai farak. Maka berapakah jumlah farak ini? Maka ada pada riwayat berikut. Riwayat 728. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysun Tawil wa bi ilahi qala hadatsana Ibn Rumh qala akhbarana Laysu Tawil wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Umar bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala wa hadatsana Sufyan kilahuma an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW apabila baginda mandi, iaitu baginda mandi wajib, fil qadah, menggunakan bekas air, wa huwal farak, yang mana bekas itu orang Arab pada zaman tersebut panggil al-farak. Wa kuntu aghtasilu ana, dan aku turut mandi bersama dengan baginda daripada bekas yang sama. Wa fi hadithi Sufyan min ina'in wahid qala Qutaibah qala Sufyan wal farak thalatha asa'. Maka farak kadarnya adalah 3 sa'. Dan sebab itu Nabi mandi berdua dengan Ummul Mukminin Aisyah. Maka kalaulah 3 sa', lebih kurang pada waktu itu 9 liter. 9 liter Nabi SAW menggunakan untuk mandi wajib. Kita zaman kita, kerana mudahnya untuk mendapat air, maka kadang-kala kita mandi pada waktu itu tak tahu berapa puluh liter pada waktu itu. Bahkan nak berus gigi pun pada waktu itu tak tahu berapa liter yang kita habiskan. Tapi Nabi SAW ketika mana mandi dengan Ummul Mukminin Aisyah, kadarnya hanya 3 sa' berdua, iaitu lebih kurang 9 liter, lebih kurang mengikut perkiraan zaman kita. Maka mengajarkan kepada kita untuk tidak membazir di dalam penggunaan air ketika mana mandi, berwuduk dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak Zafari, terima kasih banyak-banyak, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Riwayat yang ke-729. Maka pada riwayat ini, ketika mana adik-beradik susuan Ummul Mukminin Aisyah datang dan pada waktu itu tanya bagaimana cara Nabi SAW mandi, maka Ummul Mukminin Aisyah tunjukkan bagaimana cara baginda mandi. Kita dah belajar dah sebelum asar tadi, pada bab yang sebelum ini, bagaimana dibawakan hadis-hadis tentang cara Nabi SAW mandi. Riwayat yang ke-729. Wa bi ilahi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Abi Bakr bin Husain an Abi Salamah bin Abdurrahman qala dakhaltu ala Aisyah, kata Abu Salamah bin Abdurrahman, aku telah masuk bertemu dengan Aisyah, wa akhuha, bersama dengan saudara susuannya. Siapakah saudara susuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka daripada bawah, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, baris yang ke-8 daripada bawah, maka beliau adalah Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid. Maka nama beliau adalah Abdullah bin Yazid, saudara susuan Ummul Mukminin Aisyah. Dan kita dah belajar dalam hadis yang mana Nabi sebut, yahrumu minar rada' ma yahrumu minan nasab. Sebagaimana
adanya pengharaman disebabkan nasab keturunan, maka begitulah juga sabit mahram daripada rada'ah, daripada susuan. Maka kami telah masuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasalaha, maka beliau telah bertanya kepada Aisyah tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi minal janabah, mandi wajib. Fada'at, maka Ummul Mukminin Aisyah telah meminta bi'ina'in, dibawakan sebekas berisi air, qadri sa', kadar 1 sa'. Maka ini menjadi dalil bahawa Nabi bila mandi sendiri, Nabi hanya mengguna 1 sa' sahaja. Lebih kurang 3 liter yang Nabi gunakan untuk mandi wajib. Kita pun kadang-kadang 3 liter pun pada waktu itu kita rasa tak cukup, terlalu sedikit dan sebagainya. Faghtasalat, maka Ummul Mukminin Aisyah telah tunjukkan cara baginda mandi. Wa bainana wa bainaha sitrun, dan antara kami dan antara Ummul Mukminin Aisyah adanya tabi. Fa afraghat ala ra'siha thalatha, maka Ummul Mukminin Aisyah telah mencurahkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Qal, beliau berkata, wa kana azwajun nabi, dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna, mereka telah menjadikan rambut mereka hatta takuna kal wafrah, sampai ke bahu sahaja. Yang mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jadikan rambut mereka tidak panjang. Maka lihat kepada baris yang keempat daripada bawah. Maka apakah itu wafrah? Maka kata Imam Nawawi, al-wafrah ashba' wa akthar min al-limmah. Maka apakah itu wafrah? Wafrah adalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rambut yang pada waktu itu sampai kepada bahu. Berkata Qadhi Iyad, kenapa para Ummul Mukminin isteri Nabi rambut mereka hanya sampai ke bahu? Al-ma'rufu anna nisa' al-Arab, diketahui bahawa wanita-wanita Arab pada waktu itu rambut mereka adalah sangat panjang. Wanita Arab. Wala'alla azwajin Nabi, ya, datang lagi. Ya Allah, tumpah air. Tak apa, tak sengaja. Beri salam, beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Tak payah tunjuk buku. Tak, bagi salam je. Ni. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hai, Assalamualaikum. Doakan saya ni. Doa. Okey dah. Pergi. Tutup pintu, nanti dia masuk. Laju di jalan sekarang. Assalamualaikum Atiyah. Okay. Minta maaf, ada je gangguan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mana tadi? Okey. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Qadhi Iyad, maka diketahui wanita Arab mereka mempunyai rambut yang panjang. Maka kenapa wala'alla azwajun Nabi fa'ala hadha ba'da wafatih, dan kemungkinan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan rambut mereka hanya sampai ke bahu, litarkihinna tazayyun, kerana mereka nak meninggalkan daripada perhiasan, wastighnaihinna an tatwil asy-sya'r, dan tidak ada keperluan untuk mereka menyimpan rambut panjang. Wa takhfifan li mu'nati ru'usihim, dan supaya mudah mereka menguruskan rambut mereka. Maka dari baris bawah itu kata Imam Nawawi, wa fihi dalilun ala jawazi takhfifi syu'ur lin nisa, daripada sini juga diketahui bahawa harus dan boleh untuk para wanita menjadikan rambut mereka sampai ke bahu sahaja. Maka Ummul Mukminin Aisyah dan juga kebanyakan isteri Nabi selepas kewafatan baginda, rambut mereka adalah sampai wafrah sahaja, iaitu sampai ke bahu sahaja. Radhiyallahu ta'ala anhum. Riwayat yang ke-730. Wa bi ilahi qala hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukair an Abi Salamah bin Abdurrahman qala qalat Aisyah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala, apabila baginda mandi, bada'a bi yaminih, baginda akan mulakan daripada bahagian kanan. Maka itu sunnahnya. Kita dah belajar sebelum asar tadi dalam hadis-hadis yang menceritakan cara Nabi mandi wajib. Nabi pada waktu itu akan basuh dahulu tangan baginda 3 kali, kemudian membasuh kemaluan baginda Nabi SAW, dan kemudian baginda Nabi SAW akan berwuduk. Sebab bila Nabi dah basuh kemaluan waktu istinja, Nabi tidak lagi menyentuh kemaluan selepas daripada itu. Kemudian Nabi berwuduk seperti mana wuduknya solat. Barulah Nabi SAW mandi wajib bermula daripada kepala.
Cuma ni dalam riwayat kita baca sebelum asar tadi, maka hanya ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi mulakan dengan yang kanan. Maka di sini dibawakan riwayat yang lain, kata Aisyah, Nabi SAW bila mandi, irtasala bada'a biyaminih, Nabi akan mulakan dengan bahagian kanan dulu. Fasabba 'alaiha minal ma', Nabi akan curahkan air pada bahagian kanan. Faghasalaha, dan baginda akan menggosok dan mandi. Thumma sabbal ma' 'alal adal ladzi bihi biyaminih, kemudian apa jua kotoran yang ada pada tangan kanan baginda akan bersihkan. Wa ghasala anhu bishimali, dan Nabi akan curahkan air pada bahagian kiri badan baginda. Hatta idza faragha min zalika, apabila baginda dah selesai, maka di hujung baginda Nabi SAW akan mencurahkan air pada kepala baginda Nabi SAW. Riwayat yang berkata Aisyah, kuntu aghtasilu ana, aku pernah mandi bersama dengan Nabi SAW daripada bekas yang sama, dalam keadaan kami berdua ada hadas besar. Maka tidaklah salah, zaman dulu tak ada air pancut dan sebagainya, maka tidaklah salah dan tidaklah menjadikan air tersebut mustakmal apabila menggunakan daripada bekas air yang sama. Riwayat 731, wa bi ilahi qala hadatsani Muhammad bin Rafi qala hadatsana Syababah qala hadatsana Layth an Yazid an Iraq an Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar wa kana tahta al-Munzir, daripada Hafsah yang merupakan isteri kepada Munzir bin Zubair, bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha, Munzir bin Zubair ini anak saudara Aisyah. Munzir bin Zubair, Urwah bin Zubair, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Zubair, yang mana mereka ini adalah anak saudara Aisyah. Macam mana boleh jadi anak saudara Aisyah? Kerana Zubair ibn Al-Awwam berkahwin dengan kakak Aisyah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terima kasih banyak-banyak Sarima Ashgri, terima kasih banyak-banyak sahabat yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Kita sedang baca hadis-hadis daripada Sahih Imam Muslim yang menerangkan pada tajuk berkenaan tentang boleh mandi daripada bekas yang sama. Zaman kita dah tak ada bekas air dah, pakai air pancut, maka boleh mandi suami isteri dan mandi bersama. Bahkan itu sunnah dia. Nabi SAW bila mandi, Nabi SAW akan mandi bersama dengan ummahatul mukminin. Ada hadis yang Nabi mandi dengan Maimunah radhiyallahu anha, dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan itu adalah sunnahnya. Cuma pada waktu itu tidaklah bertelanjang, sebaliknya pada waktu itu dengan kain, pada waktu itu dengan menutup aurat di antara pusat hingga ke lutut sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat 731 nak menerangkan yang mana Nabi SAW pernah mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Rafi qala hadatsana Syababah qala hadatsana Layth an Yazid an Iraq an Hafsah binti Abdurrahman ibni Abi Bakar wa kana tahta al-Munzir ibni Zubair anna Aisyah, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah telah mengkhabarkan kepada beliau, annaha kanat, bahawa beliau pernah mandi bersama dengan Nabi SAW fi ina'in wahid aimin, daripada bekas yang sama, yang mana bekas itu boleh memuatkan air kadar 3 mud, 3 mud, au qariban min zalik, ataupun seumpama itu. Kalaulah 3 mud tak banyak, 3 mud bermaksud pada waktu itu 2 liter lebih, 3 mud. Namun ini dah diterangkan dalam riwayat yang lain yang pada waktu itu sebenarnya 3 sa'. Maka para ulama memberi jawapan, apakah maksud 3 mud? Ada kemungkinan pada waktu itu mandi berasingan, cuma bekas yang sama. Sebab kebanyakan hadis menyebut bukan 3 mud, sebaliknya pada waktu itu 3 sa'. Riwayat mud kecil sedikit daripada sa'. Kena faham, orang dulu mereka menggunakan bekas sebagai kayu ukuran. Maka ada bekas yang dipanggil mud. Mud ada dijual dekat Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita dekat Madinah, kita boleh beli. Ini adalah 1 mud. 1 mud bekas dia adalah saiznya lebih kurang ini. Lebih kurang ini. Ini 1 mud. Maka dikira oleh para ulama lebih kurang 750 liter. Maka kalau mud ini dia adalah kopi daripada mud yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
maka ini mud. 4 kali bekas ini, maka itu dipanggil 1 sa'. 1 sa'. Maka ini lebih kurang 750 liter. Dan kemudian 1 sa', 4 mud lebih kurang 3 liter. Kalau 1 mud lebih kurang 750 mililiter, minta maaf. Maka ini adalah mud. Maka zaman Nabi SAW, mereka gunakan bekas seperti ini untuk mandi, untuk jual beli, untuk segala-gala. Sebab mereka pada waktu itu banyak menggunakan sukatan. Ini dipanggil sukatan. Zaman kita dah banyak menggunakan wazan, timbangan. Maka kita lebih banyak guna dengan timbangan, kilogram dan seumpamanya. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Lalu ini pun salah seorang sahabat hadiahkan, iaitu Puan Marwani Ahmad. Beliau pergi umrah, pergi haji ataupun umrah, beliau hadiahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Riwayat 732. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala hadatsana Aflah ibn Humaid an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana, aku pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahid, daripada bekas yang sama, takhtalifu aidina, bersentuhan tangan kami ketika mana mandi, minal janabah, mandi hadas besar. Riwayat 733. Ini semua dalil-dalil nak menerangkan Nabi mandi bersama dengan isteri baginda daripada bekas air yang sama. Riwayat 733. Wa bi ilahi qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Haythama an Asim bin al-Ahwal an Mu'adzah an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana, aku pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bekas yang sama, baini wa bainahu wahid, di antara kami dengan baginda hanya bekas yang sama. Fayubadiruni, maka baginda telah mendahuluiku ketika mana nak mengambil air, hatta akul, lalu aku berkata, da'li, biarkan aku dulu. Maka pada waktu itu mereka bergurau mandi sekali. Maka kita belajar akhlak Nabi. Kita dah belajar petang tadi bagaimana Nabi SAW bila makan, Nabi SAW akan sengaja minum daripada tempat yang sama Ummul Mukminin minum. Nabi akan gigit daging daripada tempat yang sama Aisyah, kalau dia gigit daging, maka Nabi akan gigit daripada tempat yang sama. Di sini pula mengajar kepada kita, Nabi SAW bila mandi, Nabi SAW mandi sekali bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga para ummahat yang lain. Riwayat yang ke-734 ini menceritakan tentang isteri Nabi yang lain, Maimunah radhiyallahu anha. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah jami'an an Ibn Uyainah qala Qutaibah hadatsana Sufyan an Amr an Abi Sya'tha an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Maimunah radhiyallahu anha annaha kanat, bahawa beliau mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bekas air yang sama. 735. Wa bi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim qala Ishaq akhbarana wa qala bin Hatim hadatsana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Amr bin Dinar qala akbaru ilmi walladhi yaqturu ala bali anna Abu Sya'tha akhbarani anna Ibn Abbas akhbarahu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas memaklumkan kepada beliau bahawa Nabi SAW pernah mandi daripada sisa air yang telah digunakan oleh Maimunah. Maksudnya bukanlah air yang Maimunah telah mandi jatuh dekat bawah tu, tidak. Maksudnya ada satu bekas Maimunah radhiyallahu anha kadang-kala mandi dulu, maka Nabi SAW bila Maimunah radhiyallahu anha telah selesai, Nabi SAW menggunakan saki-baki air yang berada pada bekas yang sama. 736. Ini menceritakan tentang Ummu Salamah, bagaimana beliau pernah mandi. Maka tadi dibawakan hadis tentang Aisyah, nak menerangkan bukan sekadar Nabi mandi dengan Aisyah, tapi Nabi juga pernah mandi dengan isteri-isteri baginda SAW yang lain. Tadi Maimunah binti Harith, ini
Nabi mengajarkan kepada kita sunnah pasangan, sunnah suami isteri dalam untuk mengeratkan lagi hubungan, dalam untuk mengeratkan lagi pada waktu itu kemesraan. Riwayat 736, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani abi an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Zainab bint Ummi Salamah haddatsathu. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha telah menceritakan, beliau berkata, kanat hiya wa Rasulullah, adalah beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilan, mereka berdua mandi fil ina'il wahid, daripada bekas yang sama, minal janabah, mandi hadas besar. Riwayat 737. Maka ini riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat sebelumnya, cuma di sini diceritakan Nabi menggunakan air kadarnya 5 makakik. Apakah maksud makakik? Nanti kita akan baca. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana abi wa bi ilaihi tahwil wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi qala hadatsana Syu'bah Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anas, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, maka baginda menggunakan 5 makakik. Apakah maksud 5 makakik? Maka makakik maksudnya adalah mud. Lihat kepada baris yang kedua, wal'allal muradu bil makuk huna al mud. Maka mud juga dipanggil makakik. Maka kata Anas, baginda telah mandi dengan kadar 5 mud. 5 mud. Selalunya riwayat menyebut 4 mud, maka di sini ada penambahan 5 mud. Maksudnya 3 liter lebih. Wa yatawadda, dan baginda berwuduk dengan kadar 1 makuk, iaitu 1 mud. 1 mud kadarnya 750 ml. Dan kalaulah kali dengan 4, maka menjadi 3 liter. Kalaulah kali dengan 5, maka akan menjadi 3 liter lebih. 3.75 liter. 3 liter 750 ml. Berkata Ibn Musanna, 5 makaki iaitu 5 mud dan sebagainya. Riwayat 738. Maka riwayat ini menerangkan apakah maksud makuk pada hadis di atas, maksudnya adalah mud. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Waqi' an Mis'ar bin Jabr an Anas. Sebab perawinya sama, daripada Abdullah bin Jabir, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan kadar 1 mud. Nabi kalau berwuduk, air dia banyak ni je. Nabi kalau berwuduk, air dia banyak ni sahaja. Bagaimana sedikitnya kadar Nabi berwuduk. Padahal Nabi SAW berwuduk sempurna, basuh 3 kali setiap anggota. Kalau sapu kepala, Nabi punya berwuduk, Nabi sapukan air pada keseluruhan kepala. Nak mengajarkan kepada umat baginda agar tidak membazir di dalam penggunaan air, walaupun untuk ibadah, mandi wajib dan juga wuduk. Maka kadar ni je. Sebab ini yang dipanggil sebagai 1 mud, ada dijual di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ada kat museum, ada jual. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan baginda mandi kadar 1 sak hingga kepada 4 mud. 1 sak 4 mud. Dan kemudian khamsa amdad adalah 5 mud. 739. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Kamil al-Jahdari wa Amr ibn Ali kilahuma an Bishr al-Faddal qala Abu Kamil hadatsana Bishr qala hadatsana Abu Raihana an Safinah, daripada Safinah radhiyallahu taala anhu. Safinah adalah hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya Nabi merdekakan beliau. Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsiluh, pernah memberinya air untuk mandi kadar 1 sak minal janabah, untuk mandi wajib. Wa yuwaddi'uhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya air untuk berwuduk kadar 1 mud. 740 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Ulayyah tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismailu an Abi Raihana an Safinah radhiyallahu ta'ala anhu qala Safinah radhiyallahu anhu qala Abu Bakr sahibi Rasulillah. Safinah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air kadar 1 sak sahaja, 3 liter. Wa yatatahhar, dan baginda berwuduk dengan kadar 1 mud sahaja.
750 ml. Dan dalam hadis Ibnu Hujar, au qala wa yutahhiruhu al-mud, berkata beliau, wa qad kana kabira, dan adalah safinah. Wa qad kana di sini maksudnya adalah safinah. Lihat baris yang ketiga daripada bawah sebelum habis bab, kata Imam An-Nawawi. Maka yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu kata-kata Abu Raihanah, dan adalah safinah pada waktu itu telah tua sehingga aku tidak dapat mempercayai hadis riwayat beliau, takut-takut beliau terlupa dan sebagainya. Di bab yang ke-11 berkenaan Nabi kalau mandi, Nabi akan mencurahkan air 3 kali pada atas kepala baginda. Yang ini kita akan sambung nanti insya-Allah pada jam 8 malam selepas maghrib nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ada melakukan ibadah kurban, maka bermula maghrib sebentar lagi, tidaklah digalakkan untuk memotong kuku dan rambut. Sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambut bagi yang melakukan kurban apabila masuk 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan insya-Allah. Tapi kalaulah ada yang potong dan juga potong kuku dan rambut, tidaklah berdosa. Hukumnya adalah sunnah. Terima kasih semua.